Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam rancangan Science with Mr. Afifi, dibawakan khas oleh Science Tube. Jangan lupa like Facebook Science Tube Mr. Afifi. Okey, baik. Jadi kali ini kita nak sambung lagi topik tahun 1. Kita akan bincangkan tentang subjek sains tahun 1 berkenaan dengan keperluan asas benda hidup. Sebelum ni kita dah belajar tentang benda hidup, apa dia benda hidup, apa dia benda bukan hidup. Cikgu rasa kamu mesti dah tahu kan apa dia benda hidup, apa benda-benda yang tak hidup. Okey, benda hidup dia ada ciri-ciri dia. Ada berapa ciri? Ada 5 dan 6 ciri benda hidup, iaitu dia boleh bernafas, dia boleh makan, boleh bergerak dan sebagainya, boleh membiak. Okey, tetapi benda yang bukan hidup, ada juga yang boleh bergerak, ada juga yang boleh bergerak, tetapi dia bukanlah benda hidup, macam kapal terbang dan sebagainya. Baik, jadi hari ini kita nak tengok tentang keperluan asas benda hidup. Kalau kamu tengok dekat buku teks ni, kalau ada buku teks dekat rumah pun boleh boleh tengok dekat buku teks ni. Dia kata apa? Benda hidup memerlukan ni, nampak ni. Benda hidup memerlukan makanan, air dan udara. Okey, memerlukan makanan, air dan udara. 3 benda ni cukup penting. Okey, kalau tak ada makanan pun tak boleh, kalau tak ada air pun tak boleh, kalau tak ada udara pun tak boleh. Okey, dia mesti cukup 3 ni. Kalau makanan ada, air, udara tak ada pun tak boleh juga. Okey, jadi manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan keperluan asas dengan cara yang berlainan. Tak samalah. Okey, manusia dia perlukan makanan, jenis dia macam mana, air dia macam mana, udara dia macam mana. Okey, kebanyakannya manusia dan haiwan lebih kurang sama, tetapi tumbuhan berlainan. Sebab apa cikgu cakap berlainan? Okey, kita tengok di bawah ni ya. Baik, tengok gambar ni. Okey, makanan. Beza dia, tumbuhan dia membuat makanan dia sendiri. Tetapi manusia, dia perlu mengambil makanan dan memasukkan ke dalam badan. Sama juga macam haiwan. Macam kita lah, macam kamu kan. Ambil apa yang kamu suka. Coki-coki. Kamu makan. Okey, ambil nasi, kamu makan. Ambil sayur, kamu makan. So, itu manusia dan juga haiwan. Tetapi tumbuhan, kita dah nampak dah tumbuhan pergi, tiba-tiba kamu nampak tumbuhan pergi kat restoran, dia makan kejap. Lepas tu kadang dia okey, terima kasih, dia katakan dia bayar. Ada tak? Tak ada. Tumbuhan dia tak boleh, dia boleh bergerak dengan cara tersendiri. Dia tak boleh bergerak macam kita. Kita boleh pergi kejap, kita nak pergi ke Giant, kita nak pergi ke Tesco dan sebagainya. Tumbuhan tak boleh. Okey, jadi tumbuhan cara dia adalah dia membuat makanannya sendiri. Okey. Jadi apa kepentingan dia? Makanan, udara dan air ni. Baik, tengok makanan. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Ini kamu dah tahu dah. Okey. Mak kamu selalu pesan, ayah kamu selalu pesan, Irfan makan. Siapa nama Irfan? Okey. Irfan makan, nanti tak ada tenaga, nanti tak larat nak belajar, nanti tak boleh pergi sekolah. Okey. So haiwan pun sama. Bila dia lapar, dia tak ada tenaga, dia terpaksa makan dan kemudian makanan itu akan menjadi tenaga. Baru dia bersemangat. Okey, dia boleh pergi berlari, bermain. Macam kamu, lepas makan kamu aktif. Kan? Kamu boleh pergi main, kamu boleh berlari, kamu boleh menyanyi. Tapi bila kamu lapar kan, udahlah, tak ada tenaga. Mak, ayah, Adam lapar kan, contohnya kan. Nampak ni, dia minum, dia makan, nampak haiwan. Okey. Udara. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan juga membuat makanan. Okey. Ini kepentingan udara kepada tumbuhan. Tapi manusia, dia gunakan udara untuk bernafas, bukannya untuk membuat makanan. Tengok di sini ya. Manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Okey. Jadi ini nampak ni. Air pula, apa fungsi dia? Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Betul tak? Okey, kamu dahaga, kamu minum. Kamu tak cukup air, kamu minum. Apa jadi kalau kamu tak cukup air dalam badan kamu? Kamu akan apa? Akan merasa dahaga dan kemudian kamu akan kamu boleh demam, kemudian bibir kamu akan kering. Betul tak? Okey. Jadi sama juga macam haiwan, dia kalau tak ada air, dia tak boleh nak
membuat apa pergerakan, dia tak boleh nak cergas dan sebagainya. Okey, baik. Satu soalan. Kalau kamu tahu, berapa lama manusia dan haiwan boleh hidup kalau tak ada air? Bukan makanan, air sahaja. Kalau tak ada air, berapa lama? Kamu rasa? Berapa? 3 hari? Seminggu? Sebulan? Sebulan takkanlah lama sangat kan? Okey. Sebenarnya manusia dan haiwan dia memerlukan air. Paling lama dia boleh bertahan tak ada air adalah selama 3 hari sahaja. Okey, sebab kalau dia tak minum air dalam masa 3 hari, dia boleh apa? Dia boleh mati, bukannya pengsan, dia boleh mati. Okey. Tetapi kalau tak ada makanan, manusia boleh tahan berapa lama? Cuba teka. Tadi air tak boleh 3 hari, tak boleh kan? Dia mati kan? Okay. Kalau manusia berapa? Berapa? 2 minggu. 2 hari. 1 hari. 1 hari ni mesti kuat makan kan? Okey. Manusia boleh bertahan tiada makanan adalah selama 7 hari. Kalau tak ada air, dia boleh tahan 3 hari sahaja. Kalau tak ada makanan, dia hanya boleh bertahan 7 hari sahaja. Okey, kemudian dia boleh mati. Tapi bergantunglah, kalau orang tu kuat, dia tak adalah mati lagi. Mungkin dia mati 8 hari, 9 hari. Tapi kalau itulah cerita dia, kalau kata tak ada makanan dan tak ada tenaga, dia hanya boleh bertahan. Kalau air 3 hari, kalau makanan 7 hari. Okey. Baik. Akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Nampak? Pokok lain dengan manusia. Pokok dia gunakan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Kemudian akar pokok menyerap air pun untuk membuat makanan. Dia buat makanan sendiri, dia sendiri makan. Tak ada pula pokok ni dia buat makanan, lepas tu dia nak bagi kat orang lain, dia nak bagi kat pokok sebelah, tak ada. Dia buat sendiri dan juga makan sendiri. Itu beza antara manusia dan juga tumbuh-tumbuhan. Okey, manusia dan haiwan lebih kurang sahaja. Okey, faham? Baik. Sekarang kita tengok seterusnya. Okey. Apa lagi yang manusia perlukan selain daripada air, makanan dan juga udara? Manusia juga memerlukan tempat perlindungan dan juga haiwan. Okey. Sebab apa? Nampak? Ya, ada 2 sebab. Okey, ada 2 sebab manusia memerlukan tempat perlindungan, iaitu adalah berlindung daripada hujan dan panas dan juga berlindung daripada bahaya. Ini penting Dia berlindung daripada hujan dan panas dan juga bahaya. Nampak kucing dengan manusia dengan beruang ni, nampak? Kalau kata dia waktu hujan, dia masuk ke dalam beruang masuk dalam gua. Manusia dan haiwan kita boleh teduh di tempat yang ada perlindungan. Macam manusia kita ada rumah. Okey, macam haiwan dekat mana? Dia duduk bawah pokok. Okey, dia duduk dekat tepi batu, bawah batu. Kemudian kalau kata haiwan yang menumpang dengan manusia, duduk dengan manusia lah. Kalau macam anjing terbiar contohnya, dia akan duduk dekat mana biasanya? Dekat kedai-kedai kan. Kedai yang tutup, dia akan duduk bawah bumbung kan. Sebab apa? Sebab mereka juga memerlukan perlindungan. Beruang nampak ni, comel je beruang ni tidur, nampak? Nampak tak? Beruang ni. Sebab apa? Waktu sangat panas. Okey. Dan kemudian berlindung daripada bahaya. Manusia, nampak? Kita manusia pun kita kena berlindung daripada bahaya. Kita duduk dalam rumah. Kalau kita tak ada rumah, nanti haiwan berbisa boleh menyerang. Contohnya macam ular. Tapi kadang-kadang ada juga ular dapat masuk rumah kan. Sebab apa? Ular pun nak berlindung. Dia bila tempat perlindungan dia dah terjejas, dia terpaksa mencari tempat perlindungan lain untuk dia berteduh. Okey, contoh macam nampak gambar ni kan, ular dia nak menyerang manusia, tapi disebabkan manusia berada dalam rumah, dia tak boleh nak gigit. Dan kemudian haiwan pun juga memerlukan tempat perlindungan. Nampak ayam dia duduk dalam reban. Sebab apa? Dia nak melindungi diri dia daripada binatang. Nampak? Okey, jadi itulah serba sedikit bagaimana pentingnya tempat perlindungan kepada haiwan dan juga manusia. Baik, sekarang kita tengok soalan ni. Okey, baik, tak apalah, kita tengok soalan kebat ni sikit. Apakah yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Contoh paling senang, kamu. Kalau kamu tak ada tempat perlindungan, maksudnya kamu tak ada rumah, kamu tak ada kemah kan, kamu berjalan je lah merata-rata, kamu tak boleh nak tumpang ke mana-mana, apa akan jadi pada kamu?
Okey, cuba jawab nanti ya. Baik. Jadi sebenarnya pentingnya keperluan asas. Mengapakah makanan penting kepada manusia? Yang pertama adalah untuk memberi tenaga. Nampak bila dia letih, dia makan, dia boleh dapat tenaga untuk membuat pelbagai kerja dan juga pelbagai aktiviti. Okey. Baik. Kemudian makanan untuk apa? Untuk membesar. Okey. Kamu boleh membesar, makan. Sebab tu siapa makan lagi banyak, lagi besar. Lagi banyak, lagi besar. Kan? Daripada kamu kecil macam bayi macam ni, kamu makan, kamu besar lagi. Okey, sama juga macam haiwan. Okey, apakah terjadi sekiranya manusia dan haiwan yang tidak dapat makanan? Kita akan apa tadi cikgu cakap? Kita akan mati. Baik. Okey, dan juga mengapakah air, udara dan tempat perlindungan penting kepada manusia dan haiwan? Berapa tadi? Air, udara, tempat perlindungan dan juga makanan. Air sebagai sumber asas. Sebab itu kalau kamu perasan, okey, semua rumah ada air. Rumah siapa yang tak ada air? Bila kita tak ada air, kita akan jadi apa? Kita akan jadi kelang kabut. Sebab apa? Kita tak ada air. Itu adalah sumber asas. Nampak? Muncullah masih ada air. Sikit pun dia minum juga. Sebab apa? Itu saja yang ada. Haiwan mati kerana kehabisan air. Nampak? Tempat perlindungan, haiwan berlindung daripada bahaya, hujan dan panas. Kemudian udara sebagai sumber asas kehidupan. Nampak? Kalau dia masuk dalam laut, tak ada udara. Kita tak boleh bernafas. Kita akan lemas dan mati. Tapi kalau kita dapat oksigen, pakai apa tempat oksigen tu, kita boleh bernafas mula. Kita akan hidup lah. Okey. Baik, jadi cukup setakat itu untuk topik kali ini, iaitu topik keperluan asas manusia. Baik, macam biasa, di akhir episod cikgu akan ada satu soalan untuk kamu. Kalau kamu nak jawab, tolong jawab dalam ruangan komen di bawah ini. Okey, bila jawab dalam ruangan komen, cikgu akan pilih pemenang-pemenang yang bertuah dan cikgu akan bagi hadiah. Hadiah dia mungkin berupa bekas pensel ke, warna ke, ataupun benda-benda yang lebih menarik, cikgu akan umumkan kemudian. Okey. Baik, soalannya adalah bayangkan kamu berada di sebuah padang pasir yang cukup luas. Okey. Yang ada di situ hanyalah apa tumbuhan yang ada di situ, pokok kaktus kan. Itu saja yang ada. Sungai tak ada, lopak air pun tak ada, hujan pun tidak kan. Cuma ada pokok kaktus, ada lebih kurang 4-5 pokok. Kemudian kamu nak keluar daripada padang pasir itu mengambil masa lebih kurang 4 hari. Jadi apa yang kamu akan buat dan bagaimana kamu nak mendapatkan bekalan air? Okey, jadi kalau kamu nak jawab, boleh jawab dalam ruangan komen dekat bawah ni. Nanti cikgu akan pilih siapa yang bertuah akan dapat hadiah daripada cikgu. Okey, bagaimana cara nak dapat hadiah? Cikgu akan post kamu. Cikgu akan hubungi kamu, bagi alamat dan juga tempat tinggal kamu dan cikgu akan post kepada kamu. Okey? Baik. Ataupun nak lebih mudah, di dalam komen yang kamu nak jawab tu, kamu tuliskan nama penuh kamu, kamu tuliskan sekolah mana. Okey, nanti cikgu akan hubungi kamu. Okey, dan bagi hadiah. Okey, ingat soalan cikgu ya. Baik. Jadi, sehingga berjumpa lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya dalam subjek sains tahun 1. Okey? Jangan lupa subscribe. Okey, jangan lupa subscribe. Okey? Thank you. Bye.